kerja-kerja dakwah mesti diteruskan. Walaupun Nabi SAW sudah tidak ada lagi. Telah meninggal dunia. Telah wafat. Tapi kerja Nabi SAW, iaitu kerja dakwah, mesti diteruskan. Sampai dunia kiamat. Kerana kerja Nabi SAW ini telah pun diberikan kepada umatnya. Jadi kerja umat Nabi SAW ialah kerja Nabi, iaitu berdakwah. Berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja ini mestilah dibuat mengikut cara Nabi SAW, iaitu Nabi mendakwah orang-orang yang tak ada kalimah, yakni orang-orang kafir, supaya mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, yakni menerima Islam, memeluk Islam. Inilah dakwah Nabi SAW dan para sahabat. Selepas Nabi wafat, kerja dakwah ini telah pun disambung oleh sahabat-sahabat, oleh Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Keempat-empat sahabat ini yang menjadi khalifah selepas Nabi wafat dipanggil Khulafa Ar-Rasyidin, telah meneruskan kerja dakwah sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Sehingga di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, 2/3 dunia, 2/3 dunia telah jatuh ke tangan Islam. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, yakni memerintah 2/3 dunia, iaitu satu empire yang besar, telah pun menerima Islam dan telah taat kepada pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Begitulah Islam telah berdiri dengan megahnya. Telah tersebar ke mana-mana dunia kerana usaha dakwah. Jadi Islam tersebar sebenarnya kerana usaha dakwah. Kerana itulah dakwah ini mesti diteruskan. Hari ini dakwah telah pun mati. Tidak lagi mau dibuat oleh umat Islam. Apabila dakwah berhenti, tidak lagi dilakukan oleh umat Islam, agama Islam telah menjadi mundur. Umat Islam telah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir tidak mendapat hidayah untuk masuk Islam. Dan orang Islam terlibat dengan gejala-gejala yang merosakkan, seperti menghisap dadah, minum arak, berjudi, berhibur yang melampau, sehingga lupa kepada Allah dan Rasulnya, dan lupa kepada masjid. Tidak sembahyang, tidak lagi taat perintah Allah, tidak lagi mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kerana itu dakwah mestilah digerakkan semula, iaitu jamaah-jamaah hendaklah dibentuk dan dihantar ke seluruh alam untuk mendakwah manusia
supaya manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada orang kafir ialah menyampaikan kalimah iman, kalimah tauhid kepada mereka dengan mengajak mereka mengucap dua kalimah syahadah dan menerima Islam sebagai agama. Kepada orang-orang Islam, kita mentarbiyah, iaitu mendidiknya, supaya orang Islam kembali taat pada perintah Allah SWT dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang pertamanya, kita mengajak mereka itu supaya mendirikan sembahyang secara berjamaah, walaupun di mana mereka berada. Kemudian barulah perintah-perintah yang lain daripada sembahyang. Kemudian setelah mereka itu taat kepada perintah Allah SWT, setelah mereka itu sembahyang dan mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain, kita mengajak mereka pula supaya menuntut ilmu. Kerana apabila seseorang itu nak melakukan amal ibadah, mestilah perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagaimana nak buat amal tanpa ilmu? Jadi kita mengajak kepada orang-orang Islam, orang-orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah ini, supaya mereka menuntut ilmu agama. Supaya mereka dapat mengerjakan amal ibadah dengan sempurna. Maka perlulah diajar. Semuanya boleh diajar di masjid. Menuntut ilmu ini dipanggil ta'lim, iaitu dengan menadah kitab. Satu orang memberi ta'lim, yang lainnya mendengar, iaitu menadah kitab. Boleh dilakukan di masjid, di masjid-masjid. Kerana masjid bukan saja berfungsi sebagai tempat sembahyang, tetapi juga menjadi madrasah kepada umat Islam untuk menuntut ilmu. Jadi masjid juga boleh digunakan untuk mentarbiyah umat Islam dengan memberi tazkirah, ceramah atau bayan, dan mengadakan majlis-majlis ilmu, supaya umat Islam ini dapat menjadi umat Islam yang berkualiti dan berilmu, dan dapat beramal dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja-kerja dakwah hendaklah terus menerus dijalankan sampai dunia kiamat. Jamaah-jamaah hendaklah dibentuk dan dihantar ke seluruh alam untuk menyebar dakwah, untuk membuat kerja amal ma'ruf nahi mungkar, supaya Islam terus berdiri dengan megahnya di serata dunia. Jadi Islam akan harum di seluruh dunia apabila dakwah ini bergerak, apabila dakwah berjalan. Islam akan harum ke seluruh dunia, akan tersebar ke seluruh dunia. Tetapi apabila dakwah berhenti dan kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini tidak dilaksanakan, maka kita lihat apa yang berlaku pada hari ini. Orang telah keluar daripada Islam. Orang telah keluar daripada Islam. Orang Islam sendiri sudah tak amal Islam. Orang-orang kafir tak ada berminat pun nak masuk Islam, kerana dakwah telah berhenti, tidak diamalkan.
Orang-orang kafir tak berminat pun nak masuk Islam. Dan orang-orang Islam dah tak berminat nak amal Islam. Dan masjid-masjid telah kosong dan lengang. Yang tinggal hanya bangunan saja. Tak ada orang yang berminat nak baca Quran. Quran hanya tinggal tulisan saja. Dan perempuan-perempuan tidak taat dengan suami. Perempuan-perempuan tidak lagi berpakaian menutup aurat. Berpakaian yang mendedah aurat. Dan anak-anak tidak taat dengan ibu bapa, mendahaka dengan ibu bapa. Dan Allah akan hantar pemerintah yang zalim, yang akan menguasai umat Islam. Ini akibat dakwah ditinggalkan. Ini akibat kerja amal ma'ruf dan munkar ditinggalkan. Dan apabila umat Islam berdoa, doa-doa mereka tidak diterima. Kerana mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak lagi dipandang Allah. Dan doa-doa mereka tidak dimakbulkan. Dan pemerintah yang zalim menguasai mereka. Inilah apa yang berlaku di seluruh dunia Islam pada hari ini. Kita meminta kepada Allah supaya diberi kemenangan terhadap kaum Yahudi, tetapi tidak juga mendapat kemenangan, kerana doa kita tidak dimakbulkan Allah SWT. Kerana kita telah meninggalkan kerja dakwah, kerja amal ma'ruf nahi munkar.